Okay kelas, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, alright? Okay, kita doa mula belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi sholli sadri ala sirri amri wa Bisani bisani ya Bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu asyara kabawa syamsa wal qamara ra'aitu isani amin. Amin. Alright, okay. Allah, hari ini awak akan ulang kaji semula pelajaran pertama, unit 2. Yang mana pada minggu lepas, awak sudah ulang kaji pelajaran pertama, unit 1. Pada pembelajaran yang lepas, awak ada ulang kaji perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Awak lihat di pembelajaran yang lepas, Ustaz Ijek Jawi akan buat live dan hantar rakaman video. Okay. Alright, jadi pada kelas awak telah belajar padanan suku kata tertutup. Ya, siapa tu? Kena. Ustazah, tu buku surat berapa? Okey, yang ni. Yang awal ada buku teks Jawi, buku surat 1. Buka muka surat 1. Maafkan Ustazah. Okey. Buka muka surat 1. Okay, dah buka dah? Dah. Alright, okey, awak lihat di sini. Okey, pembelajaran yang lepas, apa yang nak belajar adalah berkaitan padanan suku kata tertutup. Padanan suku kata tertutup konsonantif pada kata jati bahasa Melayu. Yang mana contoh perkataan dia adalah kata. Konsonan kata tertutup ni macam mana? Ada ni. Ni. Kaf alif ka, ta qaf ta. Kata. KA ni suku kata kalau TAK ni, Allah Akbar. TAK ni suku kata tertutup. Buruk kesan Ustazah. TAK ni yang tutup. Dia kata apa? Suku kata tutup konsonan K. Konsonan K, nampak? Ini ada konsonan K. Nampak? Pada jati bahasa Melayu mesti digantikan dengan huruf apa? Huruf qaf. Qaf. Dan nanti huruf ini adalah unit 1. Okey, pokok. Perkataan seterusnya adalah pokok. 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 KOK tu adalah suku kata tertutup. Jadi kembali daripada K. Jadi itu awak kena gantikan dengan huruf qaf. Sebab kenapa? Perkataan pokok asal dia adalah daripada bahasa Melayu. Sebab tu awak kena dengan huruf qaf. Untuk hari ni pula, awak lihat untuk pembelajaran pada hari ini.
Alright, okay. Hari ini awak akan belajar unit 2. Nampak unit 2 yang mana ianya kaitan padanan suku kata tertutup. Bukan terbuka. Kalau terbuka tu macam mana? Baca, ba, B-A-ba. Baca. Kita tutup huruf apa? Huruf K. Huruf K pada perkataan bahasa Inggeris. Jadi awak lihat. Okey, dia kata apa? Perhati dan baca. Lihat di bawah ini ada perkataan bahasa Inggeris. Yang mana perkataan bahasa Inggeris ini merupakan tertutup huruf apa? Huruf K. Kita lihat perkataan yang pertama. Tambah lagi. Cactus. Okey, nampak tak ni? Dua. Cactus. C-A-C-T-U-S. Kan betul? C-A-C adalah suku kata tertutup. K-A-K. 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 Okey, lihat. Allah Akbar. Okey, lihat K ni. Awak tengok K ni. K-A-K ni suku kata tertutup. Jadi K ni awak dalam ejaan Jawi, Saza macam mana saya nak eja Jawi K-A-K? Lihat kaktus ni. Lihat dulu perkataan kaktus. Perkataan kaktus adalah berasal daripada bahasa Inggeris. Jadi apabila perkataan berasal daripada bahasa Inggeris, maka kamu kena tukarkan apa ni suku kata tertutup K-A-K ni kepada K ni kamu kena tukarkan kepada huruf apa? Huruf kaf. Nampak? Sebab itulah dia kaf, T-U-S, kaktus. Apa nampak kat sini? Kalau yang perkataan daripada bahasa Melayu tadi, dan tukar kepada huruf kaf, kan? Kalau perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris, awak kena tukar kepada huruf kaf. Huruf kaf. Kena tak huruf kaf? Ni pun sama, ni antara huruf kaf. Okey, awak ni ada sini organik. Awak lihat di sini. Alif, lam, ra, ga, alif, ga, nun, ya. Suara sekat. Tidak dengar. Sini Masih dengar tak? Sifat dengar Ustazah. Dengar. Elok je. Elok je suara Ustazah. Ami dengar tak suara Ustazah? Saya dengar. Saya dengar. Saya sebab tak pakai earphone tak dengar sama saya cakap. Pakai earphone. Kalau tak dengar kita pakai lagi untuk dengar suara Ustazah. Okey, awak lihat di sini. Organik, perkataan organik. Organik ni nun ya kaf ni. Lihat di sini. Nun ya kaf ni merupakan suku kata tertutup. N-I-K nik. Merupakan suku kata tertutup. Dan lihat pada perkataan nun ya kaf ni adanya huruf kaf di sini. Kenapa ada huruf kaf? Sebab perkataan organik ni dia berasal daripada bahasa Inggeris. Kemudian adanya suku kata tertutup. Yang mana suku kata tertutup? Iaitu dia ada pada perkataan nik. Nampak? Organik. Macam mana eja organik dalam bahasa Melayu? Nampak ni. Okey. Jadi nik kat sini ada huruf K. Huruf K di sini padanan dia adalah huruf kaf. Dia tak boleh letak huruf kaf. Kenapa boleh letak huruf kaf? Sebab perkataan organik ini dia berasal daripada bahasa Inggeris. Okey. Jadi dia perlu letak huruf kaf. Dan jika awak lihat huruf kaf yang terdapat pada perkataan organik, perkataan huruf kaf ni dia berada pada suku kata tertutup. Suku kata tutup. Okey. Alright. Dan awak lihat ada perkataan record, kritik, klasik dan juga logik. Okay, contoh. Lihat pada perkataan logik. Okay, logik. Okay, contoh. L-O
L-O. Kemudian G. I dan K. Okey. Perkataan logik ni. Okey, awak lihat perkataan logik. L-O, lo. Lama, lo. G, ya. Kaf. G alif kaf. G-I-K-G. Logik. Okey. L-O ni sebab kata tertutup terbuka. L-O, lo. Kalau perkataan ni dia ada berapa patah huruf? Dia mesti ada 3. Nampak? Kita kata G-I-K-G. Logik. Jadi G-I-K-G ni merupakan kata Jadi lihat pada huruf K ni. Lihat pada huruf K ni. Okey. K ni sekarang kita nak tukarkan dia kepada huruf kaf atau kaf? Nak tukarkan huruf K ni kepada huruf atau kaf? Ada huruf kaf. Pandai Ami, huruf kaf. Lihat kat sini. Lihat kat sini huruf kaf. Sebab kenapa? Sebab G-I-K-G logik ni merupakan sukata tertutup dan perkataan logik ni berasal daripada bahasa Inggeris. Okey? Okey, jom kita lihat. Dia kata baca dan faham. Okey, lihat yang pertama. Okey, blok. Awak lihat di sini. Blok ni dia merupakan kata tertutup. Dia lihat huruf K kat sini. Nampak tak huruf K? Huruf K kat sini. Kita perlu tukarkan dia kepada huruf kaf. Sebab dia suku kata tertutup. Okey, jadi awak akan tukarkanlah kepada huruf kaf sebab dia merupakan suku kata tertutup dan merupakan perkataan asal daripada bahasa Inggeris. Right? Okey, seterusnya matematik. Matematik. Lihat. Mana suku kata tertutup? Ma ni suku kata tertutup ke? Tak. Bukan. Ini suku kata terbuka. Ni pun bukan. Ma ni pun bukan. Tapi T-I-K-T suku kata tertutup. Lihat kat sini. Matematik. Ni. Jadi lihat perkataan matematik adanya huruf K. Ada huruf K. Macam mana kita nak tukarkan huruf K ni? Huruf K dia sama ada huruf kaf atau kaf. Macam mana kita nak tahu? Okey, cara dia adalah awak lihat perkataan matematik. Dia sebenarnya metode berasal daripada perkataan bahasa Inggeris. Ingat, bila perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris, okey, maksud huruf K-nya di situ perlu kita tukarkan kepada huruf kaf. Pandai. Ni ada sini huruf kaf. Nampak tu? Ada huruf kaf kat situ. Okey, seterusnya. K. 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 Merupakan suku kata tertutup. Ada huruf K di sini. Jadi, bukan kepada huruf kaf. Lihat di sini. Kaf, ya, kaf, K. Bukan kaf, ya, kof. Lain. Dia kaf, ya, kaf, K. Okey, seterusnya. Subjek. Lihat. Subjek. Lihat. Okey, suku kata tertutup. S-U-B, sub. J-E-K, J. Subjek. Okey, subjek ni awak lihat di sini. Cari huruf K kat mana? Dekat perkataan. Dekat suku kata yang kedua. Ni suku kata pertama. Ni suku kata kedua. Jadi huruf K lihat di sini. Awak boleh tukarkan kepada huruf kaf. Alright, pandai. Okey, yang seterusnya. Truck. Okey, macam mana nak ejak truck dalam bahasa Jawinya? Dalam Jawi macam mana ejak truck? Ya, truck ni ada pandai. Truck. Okey, huruf K ni perlu tukarkan kepada huruf K. Kenapa? Sebab dia berasal daripada
bahasa Inggeris. Kemudian dia suku kata terbuka ke tertutup? Tertutup. Pandai. Okey, lihat pula perkataan check. Okay, macam mana nak eja perkataan check dalam Jawi? Pandai. Okay, lihat huruf K, adanya huruf K pada suku kata tertutup. Jadi kita kena tukarkan pada huruf K. Sebab check ni berasal daripada perkataan bahasa Inggeris asalnya. Kemudian dipinjam, dijadikan dia kepada bahasa Melayu. Asalnya dia berasal pada bahasa Inggeris. Right? Okay, dan check ni juga merupakan suku kata tutup. Okay, seterusnya oksigen. 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 Ini merupakan suku kata tertutup. Alright, merupakan suku kata tertutup. Nampak ada alif, waw, kaf. Nampak ada alif, waw, kaf kat sini. Ini perkataan huruf K di sini, awak perlu tukarkan dia kepada huruf kaf. Huruf kaf ada macam ni, ada bentuknya begini juga. Ada dua bentuk. Lihat sini. Hijau. Nampak tak? Tapi kalau dia mau Aduh. Okay, nampak ni. Ada huruf kaf kat sini. Alright. Tadi perkataan bahasa ni berasal pada bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris. Dan adanya suku kata tertutup. Nampak? Ini merupakan alif, waw, kaf ni merupakan suku kata tertutup. Okay. Seterusnya, section. Okay, section ni lihat pada suku kata yang pertama, dia ada dua suku kata. Saya sudah beritahu ada dua kata ni kat sini. S-E-K. Okay, ni merupakan suku kata yang pertama. Okay, S-Y-E-N. Section ni merupakan suku kata yang kedua. Tengok lihat di sini. Nampak dah potong kat situ. Section. Lihat. Suku kata yang pertama ni adalah suku kata tertutup. Jadi ada huruf K tak kat situ? Ada tak huruf K kat sini? Ada. Ada. Tekan huruf K ni kepada huruf kaf. Unless kenapa kena tukarkan kepada huruf kaf? Dia bahasa Inggeris. Ya, pandai. Kemudian dia suku kata terbuka ke tertutup? Suku kata tertutup. Sin ya kasih. Sin ya kafi. Kaf kat sini adalah suku kata tertutup. Yang kita Suara Sanza tersekat-sekat. Ya ke Amni? Suara tersekat-sekat ya? Sorry. Sebab Nan maybe. Sekejap. Okay, jelas tak dengan suara Salza? Jelas. Okey. Awak lihat dekat sini. Okey, dia kata apa tu? Dialog ini. Alright. Okey, dia kata apa? Okay, cuba awak baca. Awak lihat dalam rajah ini. Ada dua orang perempuan. Seorang perempuan ni dia muda lagi. Yang seorang ni dia macam dengan ibu. Okey. Seorang ibu dan dia cakap apa? Siti, cuba sebutkan bahasa Inggeris yang diakhiri dengan huruf kaf. Huruf kaf. Kemudian Siti ni pun sebut iaitu taxi.
Okey, macam mana deteksi yang bahasa Melayu? T E A S I. Taxi. Lihat, ada tak suku kata tertutup pada perkataan taxi? Ada. T-E ni merupakan suku kata tertutup. Syifa tersekat eh? Jelas. Yang lain tersekat ke? Dengar jelas tak suara Ustazah? Jelas. Jelas tak? Tak macam ni apa yang mengganggu. Okey, sekejap. Tak dapat tekan lagi tadi. Jelas. Ya, jap. Okey, sekarang Ifak, kenapa awak punya dekat? okey, dengar tak? Sekarang dengar tak suara Ustazah? Jelas tak? Okey. Awak lihat dekat sini. Perkataan taxi ni adalah suku kata tertutup. Huruf K yang terdapat pada suku kata pertama. Dia ada dua suku kata. Taxi, nampak? Ni tag ni ada suku kata yang pertama. C ni suku kata yang kedua. Jadi suku kata yang pertama ni adanya huruf K ni awak kena tukarkan kepada huruf kaf ke huruf qaf? Huruf kaf. Allah Akbar. Silap. Bukan ni. Ni huruf kaf. Huruf kaf. Okey. Begitu juga dengan perkataan doktor. Doktor. Pak. Sukata pertama dok. Sukata yang kedua adalah ter. Doktor ni merupakan kata pinjam bahasa Inggeris. Jadi awak kena tukarkan. Pada asalnya adalah huruf K. D-O-K dok. Okay. K tu awak kena tukarkan kepada huruf kaf. Alright. Begitu juga dengan metrik juga. Okay. Okay. Kemudian dia kata apa lagi? Pandainya Siti. Farhan pula beri contoh yang lain. Aerobik, abstrak, aktif, teknik dan civic. Ini adalah antara perkataan kata pinjaman bahasa Inggeris yang mana apabila awak jumpa dalam perkataan pinjaman bahasa Inggeris adanya huruf K, maka secara tidak langsung awak kena tukarkan huruf K tersebut kepada huruf apa? Huruf kaf. Alright? Pandai. Okay. Okay, ni ada contoh latihan. Okay, Ustazah yakin awak mesti dah pernah buat latihan ni dengan Ustazah Azizah dulu ataupun Ustazah Syuhada. Right, jadi awak lihat dekat sini, dia kata apa? Tahukah anda, Pak, perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang diakhiri dengan suku kata tertutup huruf K hendaklah ditulis dengan huruf apa ni? Pandai, huruf kaf. Okey, bagus. Alright. Okey. Jadi nanti Ustazah akan bagi quiz dalam grup. Okey? Boleh? Ustazah akan bagi quiz dalam grup dan awak jawab. Okey. Tu waktu 30 minit awal ni kita dah ulang kaji subjek Jawi unit 2 pada pelajaran yang kedua. Yang awak dapat lihat dekat sini lah. Nampak? Ni adalah unit 2. Yang mana dalam unit 2 ni awak belajar bagaimana cara untuk mengenali perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. Yang mana dalam perkataan tersebut adanya huruf dia merupakan suku kata tertutup. Dan perkataan tersebut dia berasal daripada bahasa Inggeris. Untuk unit 1 pula, Ustazah ulang kaji banyaklah pembelajaran lepas. Awak belajar macam mana? Awak belajar suku kata tertutup juga. Suku kata tertutup.
Yang mana dalam kuartal tertutup ni adanya huruf K. Ada huruf K. Dan ianya berasal pada bahasa Melayu. Lihatlah kat sini. Sama je tadi organik. Tapi ni batik. Batik ni kita biasa dengar kan? Batik. Jadi batik, tayatik ni merupakan kata tertutup. Dan ianya berasal daripada bahasa Melayu. Jadi kena tukarkanlah. Batik. Betul apa dia? Ustazah, batik. B-A-bar. B-A-bar. Ta. B-A-bar. T-I-K. T-I-K. Batik ni. Ustazah, kenapa batik ni? K kat sini tak tukar kepada huruf kaf. Kenapa kena tukar kepada huruf kaf? Siapa tahu? Sebab dia asal perkataan Bahasa pandai Safina. Sebab dia bahasa Melayu. Jadi kita tak boleh tukarkan huruf K. Awak tak boleh, kalau awak tengok Ustazah, saya nampak perkataan K je, saya terus nak tukarkan kepada huruf kaf. Boleh tak? Boleh, tapi awak kena lihat dulu. Lihat dulu perkataan tersebut berasal daripada mana. Kalau perkataan tersebut berasal daripada bahasa Melayu, maka awak kena tukarkan kepada huruf kaf. Awak tak boleh tukarkan kepada huruf K, huruf kaf. Tapi kalau perkataan tersebut dia berasal pada bahasa Inggeris, contoh macam tadi matematik, organik, lagi apa, cake. Itu adalah perkataan bahasa daripada bahasa Inggeris. Jadi perkataan tersebut awak bolehlah tukarkan kepada huruf kaf. Kalau yang perkataan macam songkok, pokok, katak, batik, awak kena tukarkan huruf K ni kepada huruf kaf. Lagi contoh dia apa? Laksa, itik, nampak? Tik. T-I-K. Itik. T-I-K ni merupakan suku kata tertutup. Jadi K kat sini, nampak tak huruf K kat sini? Awak kena tukarkan kepada huruf Qaf, nampak? Sebab kenapa? Sebab dia berasal daripada bahasa Melayu. Begitu juga dengan laksa. Laksa, L-A-K, lak. Ni suku kata tertutup ni, laksa. Nampak? Sa ni suku kata terbuka. Ni suku kata terbuka. Jadi dia ada huruf K kat sini. Huruf K ni awak kena tukarkan kepada huruf Qaf. Nampak? Laksa. Alright? Okay. 30 minit awal awak dah belajar ulang kaji. Pelajaran pertama, unit 1 dan juga unit 2. Okay, sekarang memandangkan kita 1 minggu je kita ada subjek Jawi, Imla dan Qad. Jadi untuk setengah jam yang akan datang, setengah jam lepas ni, kita belajar Imla pula. Ingat lagi tak Imla? Dah habis dah syllabus. Minggu lepas dah buat live dah. Isim jamak kita buat live untuk mufrad dan untuk muzakkar dan muannas. Jadi hari ni ulang kaji sebab hari ni awak akan ada kuis Imla juga. Hari ni awak ada 2 kuis tau. Okey, siapa nak ketanda saya izinkan. Kuis yang pertama adalah Jawi, kuis yang kedua adalah Imla. Imla banyak ya soalan dia. 40 lebih. Sebab ada 2 topik. Ada 2 topik saya masukkan. Kalau Jawi ada 1 saja unit 2. Jadi 20 soalan saja dalam kuis nanti. Imla ada 40 lebih, right? Jadi awak lihat ni. Okey. Kuis tu tugasannya awak boleh jawab sampai next week. Kalau saya tak nak jawab hari ni tak apa. Awak baca je dulu buku. Tapi yang pasti kena jawab lah. Ambil kedatangan, right? Okey, lihat. Okey, Imla. Pelajaran pertama. Dah buka ke buku teks Imla? Ada buku teks Imla, muka surat 1. Okey. Ingat lagi tak? Okey, dalam pelajaran yang pertama, awak ada belajar kalimah, isim, mufrad, muzakkar, betul? Betul. Imla. Ya, ni Imla. Perasan tak dekat jadual awak ada tulis Imla, Jawi, Imla, Qad. Maksudnya Ustazah nanti untuk yang akan datang Ustazah akan 30 minit awal untuk Jawi, 30 minit yang terakhir tu Ustazah akan buat untuk subjek Imla. Supaya awak tak lupa subjek Imla ni. Okay, lihat Imla. Kalimah isim, mufrad, muzakkar. Okey, kalimah ni apa maksud dia? Siapa ingat lagi? Ambil. Buku teks. Apa maksud kalimah? Ingat lagi tak kalimah?
Perkataan. Kata. Okey, isim? Isim? Nama. Jadi bila kita gabungkan kalimah isim jadi apa? Kata? Kata nama. Kata nama. Okey. Kata nama. Oh, kita sudah buat ni. Kata nama. Sekejap. Dia pandang yang lain pula. Okey, kalimah adalah dia perkataan. Isim adalah nama. Bila kita gabungkan dia jadi kata nama. Okey. Kata nama KN. Alright. Okey. Mufrad apa maksud dia? Mufrad. Kena ingat betul-betul ni kejap lagi nak jawab quiz. Mufrad. Muzakkar untuk muzakkar pula. Muzakkar untuk lelaki ke perempuan? Muzakkar untuk lelaki atau perempuan? Lelaki. Jadi kalimah isim mufrad muzakkar. Kata nama untuk lelaki. Yang mana bilangannya berapa? Bilangannya adalah satu. Jadi dia minta awak perhati, dengar dan baca. Ini adalah contoh-contoh kalimah yang menunjukkan kalimah isim muzakkar. Contohnya apa? Ustazun. Rajulun. Ustazun seorang ustaz. Rajulun alimun. Lagi apa? Insanun. Ni antara kalimah-kalimah dia. Awak perlu ingat. Okey, contoh. Tilmizun. Ni salah saja nak uji awak. Tilmizun. Kalimah isim mufrad muzakkar. Macam mana kalau kita nak jadikan perkataan tilmizun ni tukar kepada kalimah isim mufrad muannas. Mufrad muannas. Saya sebut muannas. Bagaimana kita nak tukar? Tilmizun. Kena tambah apa? Muannas perempuan ke lelaki? Pandai. Dekat akhir kalimah ni kena letak ta marbuta. Jadi tilmizun kalau kita letak ta, ini contohkan untuk kalimah isim mufrad muannas. Kalau kita letak ta marbuta dia akan jadi apa? Dia akan jadi pandai tilmizatun. Dan huruf zal ni dia baris tanwin ni awak akan tukarkan kepada baris fathah. Jadilah tilmizatun. Nampak tak? Tilmizatun, right? Okey, seterusnya. Okay, dia kata murid dalam kumpulan berbincang dan mencari kalimah isim mufrad muzakkar. Lihat yang pertama. Hadza mirsamun. Mirsamun. Okey, yang mana kalimah isim mufrad? Mirsamun. Okey. Yang kedua, zahaba Zaidun. Zaidun. Satu orang sahaja. So ini merupakan kalimah isim mufrad muzakkar. Zaidun lelaki ke perempuan? Lelaki. Dia kata telah pergi Zaidun ke sekolah. Sekolah ni merupakan kalimah isim mufrad muzakkar ke mufrad muannas? Mufrad muannas. Sebab apa muannas? Sebab ada tamu buta. Pandai. Tamu buta. Okey, yang ketiga. Muhammadun yaktubu darsa biqalamin. Jadi yang mana? Muhammad boleh. Nampak ni. Muhammadun. Okey, seorang Muhammad. Dia telah menulis dengan menggunakan. Okey. Perempuannya apa? Qara'a Muhammadun al-kitabah.
Siapa dia? Muhammadun. Alkitabah ni pun boleh. Sebab apa? Sebab satu kitab je. Muhammad. Seorang Muhammad dibaca. Okay, baka tiflun fi baitihi. Ucapan dia tiflun, kanak-kanak. Seorang kanak-kanak. Ni. Inilah contoh-contoh. Dia kata apa? Murid menulis di dalam ulangan secara imla kalimah berikut. Ni andai kata kalau saya kata minta awak eja mihrabun. Jadi awak kena tulis apa kata? Macam mana tulis mihrabun? Mim baris bawah, mati, ra baris atas dengan alif, Kalau saya sebut mihrabun, kita mihrabun, rabun. Ini menunjukkan bahawa ra kat sini dia mesti ada alif. Sebab kenapa? Sebab dari segi saya sebut panjang kan mihrabun. Jadi kalau contoh imla, kalau time exam kan, contoh saya sebut imam. Jadi awak kena bayangkan imam macam mana dia mula-mula i. I ni mesti huruf alif. Kemudian ma tu dia tak boleh huruf. Tak boleh lah pendek mim je. Sebab ma tu panjang. Jadi mestilah dia ada huruf alif. Kemudian mun. Okay, itu sekat Yang lain sekat ke? Sikit-sikit. Ya ke? Lain tak berapa. Lain tak berapa clear kat sini. Sikit je. Sikit je. Okey. Lihat perkataan talibun. Awak kena pastikan kalau dalam imla adanya, nampak ni, alif talibun. Sebab nanti saya akan sebut talibun. Dia talibun, dia kena panjang kat situ, right? Okey. Terusnya kita lihat pula. Kita lihat kalimah isim mufrad muannas. Tadi awak lihat kalimah isim mufrad muzakkar kan? Saya tak belajar. Ya, kalimah isim mufrad muannas. Muka surat 9. Tengok muka surat 9. Ada tak? Buku teks muka surat 9. Ada. Okey, apa maksud kalimah? Perkataan. Apa maksud isim? Nama. Kalau kita sebut kalimah isim dia jadi kata nama. Alright. Okey, apa maksud mufrad? Mufrad satu. Mufrad tunggal, satu bukan dua, bukan tiga. Okey, muannas lah. Apa maksud muannas? Muannas ni lelaki. Pandai Safina, perempuan. Jadi masa penyediaan adalah apa yang awak boleh faham? Kata nama. Ya, Fatih. Okey, kata nama. Okey. Perempuan. Perempuan. Yang mana bilangannya apa? Bilangannya adalah satu sahaja. Berapa? Satu. Bilangannya satu sahaja. Ini ada contoh-contoh. Kalimah isim. Ada kalimah isim sahaja. Marbutol. Lihat perkataan yang pertama iaitu Sadiqatun. Kemudian Qaimatun. Lihat ada ta. Kita apa ni? Maf'ul lihat ta kat belakang ni. Cuba awak lihat. Ta ada kat belakang ni. Ta maftuhah ke ta marbutah? Marbutah. Pandai Safina, ta marbutah. Kalau macam ni ta marbutah. Kalau ta maftuhah macam mana? Ta maftuhah macam ni. Okey. Ya. Sekejap. Ya. Okey. Jelas? Alright, ini adalah, ini tak apa, ini tak maftuh.
Contoh baitun. Ya. Baitun. Ni contoh ya. Sorry lah tak cantik sangat. Tulisan Ustazah kat dalam ni. Baitun ni. Lihat. Ta dekat sini. Ni bukan ta marbuta. Ini adalah ta apa? Ta maftuha. Manakala ta yang dekat sini. Awak lihat ni. Ini merupakan ta marbuta. Kalau tanya terbuka macam ni. Ni bukan ta marbuta. Ini namanya ta maftuha. Nampak dia terbuka. Ingat kalau terbuka dia bukan ta marbuta, dia ta maftuha. Okey. Jadi awak dapat lihat di sini ni adalah contoh-contoh kalimah yang menunjukkan kalimah isim mufrad muannas. Muslimatun, muallimatun, habibatun, alimatun. Kalau awak tak faham maksud, saya susahlah imla ni bahasa Arab, tak faham maksud. Tak apa, ada cara dia untuk kenal kalimah isim mufrad muannas ni bagaimana. Okey, lihat kat sini. Okey. Itu cara dia. Okey, awak buka muka surat 12. Buka muka surat 12. Buku teks, imla, muka surat 12. Dia dah beritahu awak dah. Dia kata apa kat situ? Tahukah anda kalimah isim mufrad muannas ditulis dengan yang pertama menambah huruf ta marbuta. Ni yang saya cakap tadi. Ni bentuk ta marbuta dia. Di akhir kalimah. Di akhir kalimah. Ada tak? Cuba lihat kat sini. Nampak? Ada. Dia kata menambah huruf ta marbuta di akhir kalimah. Jadi kalau awak tak tahu maksud, tak apa ke. Tengok pada perkataan dia. Ada tanda-tanda yang menunjukkan kalimah tersebut adalah kalimah isim mufrad muannas. Sebab adanya penambahan huruf ta marbuta di akhir kalimah. Okey, kita lihat pula. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah huruf sebelum ta marbuta. Dia kata huruf sebelum, bukan huruf selepas. Huruf sebelum ta marbuta berbaris apa kelas? Ni baris apa ni? Baris? Ni baris apa macam nak sebut? Fathah. Fathah tu baris apa? Baris atas ke baris bawah ke baris depan? Atas. Baris atas. Ni baris fathah. Jadi dia kata huruf sebelum ta marbuta. Mana ta marbuta tadi? Okey, contoh tatun. Okey. Dia kata huruf sebelum ta marbuta. Ini ta marbuta ke kelas? Ni ta marbuta. Lihat. Sekarang dia kata huruf sebelumnya adalah huruf ta. Nampak tak kat situ? Mestilah berbaris apa ni? Ni baris apa? Baris fathah. Kita nak pada perkataan Zahratun. Zahratun ada ta marbuta. Okey, awak lihat di sini ada ta marbuta. Kemudian dia kata lihat sebelum huruf ta ni adalah huruf apa? Huruf ra kan? Nampak tak? Ini adalah huruf ra. Dia kata huruf sebelum huruf ta marbuta harus berbaris apa? Berbaris fathah. Jadi bila awak jumpa tanda-tanda ini, maka itu adalah kalimah isim mufrad muannas. Okey, awak dah faham dah? Okey, jadi apa yang awak dapat pada hari ini adalah kalimah isim. Awak dah belajar kalimah isim mufrad muannas juga kalimah isim mufrad muzakkar. Yang mana kalimah isim mufrad muzakkar ianya adalah nama untuk lelaki yang mana bilangannya satu sahaja, dan kalimah isim mufrad muannas adalah kata nama perempuan. Sebab kenapa perempuan? Sebab muannas yang mana bilangannya juga satu. Okey. Mufrad maksud dia satu atau tunggal. Ingat. Kejap lagi awak nak jawab kuis. Kuis tu ada didik dia. Sampai next week. Okay. Saya beritahu awal-awal kuis untuk imla soalan dia banyak. Okay. Manakala kuis untuk jawi soalan dia 20 sahaja.
Sebab kenapa banyak? Sebab Ustazah nak pegang 2 topik. Nanti Ustazah hantar kat WhatsApp. Ya? Ya, Ustazah tu Syifa ke? Kenapa Syifa? Kenapa Syifa? Kenapa guru saya kuat? Ha? Okey. Alright, okey. Untuk apa Syifa tu tak dengar? Ada kat WhatsApp. Okay. Awak tunggu je, nanti Ustazah send tau. Sekejap lagi Ustazah send. Tunggu saja. Kalau tak ada insyaAllah. Sekejap lagi Ustazah send, right? Okay, nanti awak jawab. Okay. Itu sahaja kelas untuk hari ni. Please, awak join. Sebelum kita tamatkan kelas, kita baca dulu tasbih kafarah. Sunat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal lafzir illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr. Alright, okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Bye.